Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan titian sirat ataupun jabatan sirat. Kalau sebelum ini saya ceritakan kepada semua berkaitan dengan mizan, berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan dibangkitkan di padang mahsyar nanti ni. Bagaimana kita dibangkitkan, bagaimana kita berhadapan dengan Allah untuk menunggu nama kita dihitungkan, untuk menunggu nama kita dipanggil, untuk dihisab. Adakah amalan kita ni lebih banyak amalan pahala ataupun lebih banyak dosa yang kita lakukan? Adakah amalan kita tu amalan yang diterima ataupun banyak amalan yang ditolak dan sebagainya? Maka dekat situlah kita akan dihisap, akan dihitung, akan diberi jawapan kita ni adakah syurga ataupun neraka. Bila semua tu dah selesai, maka semua manusia akan lalui satu jabatan, itu titian sirat. Kerana bila kita baca Al-Quran, kita baca hadis ke, takut sangat kerana ada dalam keadaan manusia, ada kalangan manusia bila mereka ni melalui titian sirat, jabatan sirat tu, mereka ni rentung, terbakar, rentung, hangus, seolah-olah rentungnya kayu api yang ada bara tu, rentung begitu sekali kerana saking panasnya api neraka. Kerana bila kita berada di titian sirat, berada di jabatan sirat, di bawahnya neraka dan di hadapan, di penghujung jalan itu adalah syurga. Maka bila kita dapat melepasi titian sirat tu, maka kita akan bertemu dengan syurga. Tetapi kalau kita tak dapat nak melintasi titian sirat, maka kita akan terjunam ke dalam api neraka kerana di bawah neraka. Tetapi bila kita berada di titian sirat dekat atas tu, dekat jabatan tu, kita dah rasa bahan dia. Sebab itulah ada di antara kita yang bila jejak je kaki di titian sirat, maka dia akan rentung, akan hangus. Dan ada juga di antara kita bila melalui titian sirat, smooth dia, selamat dia, boleh selamat sampai ke syurga. Dan kita mohon kepada Allah, moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang smooth, tidak ada halangan di siratul mustaqim. Allahumma amin. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sirat ataupun titian sirat ni? Sirat ni di antara salah satu makna adalah jalan yang lurus ataupun jalan yang terang. Dan kalau kita tengok dalam sudut istilah pula, titian sirat ni adalah satu jabatan yang berada di atas api neraka yang akan dilalui oleh kesemua manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat. Kesemua manusia yang dihisab, yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni kesemua yang akan lalu titian sirat ataupun jabatan sirat. Dan ada hadis daripada Nabi SAW. Kalau kita baca hadis daripada Nabi, ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk titian sirat tu? Macam mana bentuk titian sirat?" Maka kata Nabi SAW, titian sirat ataupun jabatan sirat tu sangat-sangat licin. Dan sambung Nabi lagi, dan jabatan sirat tu ada banyak besi-besi dan kawat berduri yang hujungnya bengkok, dan ia seperti pokok yang berduri. Itu di antara ibarat yang diberitahu oleh Nabi SAW, atau kama qala. Dan di antara sifat yang lain juga titian sirat ni, ulama mengatakan titian sirat ni sangat-sangat halus, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api. Boleh bayanglah, lebih halus daripada rambut. Rambut kita dah halus dah, tapi lebih halus daripada rambut. Boleh jadi disebabkan itulah manusia yang tidak ada amalan yang banyak, yang tidak ada amalan yang cukup, boleh tergelincir, boleh jatuh ke dalam titian sirat. Sebab apa? Sebab titian sirat kan dah licin, lepas tu halus lagi, tajam lagi, lepas tu panas lagi. Disebabkan itulah manusia ada dalam kalangan mereka, bila pijak je titian sirat terus jatuh, bila lalu titian sirat boleh jadi jatuh. Kerana titian sirat ni bergantung kepada manusia, amalan manusia. Sekiranya manusia banyak ibadah dia, banyak pahala dia, dia sembahyang cukup, sedekah cukup, rajin tolong mak ayah dan sebagainya, maka dia akan dipermudahkan perjalanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan smooth melalui titian sirat. Tetapi kalau manusia ni yang sembahyang pun celang-celuk, sembahyang pun tak cukup, sembahyang pun ala kadar, ya sembahyang, zakat lagi malas nak bagi kan, sedekah lagi lah malas, puasa kejap rasa nak puasa, kejap tak nak rasa puasa. Kalau begitu, wallahu alam, mungkin dapat bantuan, wallahu alam tak dapat bantuan pun saya tak tahu. Yang pentingnya bila kita beribadah dengan baik, kita buat amalan yang baik, of course kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang yang pertama melalui titian sirat bagaikan secepat kilat, dan seterusnya ada juga di antara mereka berjalan seperti angin, dan di antara mereka ada juga berjalan seperti burung, dan ada juga di antara mereka berjalan seperti kuda yang berlari kencang. Kita nak pilih yang mana? Of course lah kita nak secepat kilat. Dan ada juga Nabi menceritakan orang yang beriman, Nabi kata orang yang beriman yang berada di atas titian sirat ada yang secepat kerdipan mata. Kerdipan mata cepat sangat kan. Dan ada juga secepat kilat, dan ada juga di antara mereka secepat angin, dan ada juga di antara mereka secepat kuda, dan ada di antara mereka secepat pengembala. Pengembala wallahu alam, cepat mana, laju mana wallahu alam. Dan ada juga di antara mereka selamat melalui titian sirat, tetapi mereka
mereka ni bertatih-tatih, merangkak-rangkak kerana takut salah sikit boleh masuk ke dalam api neraka. Sebab tu mereka bertatih-tatih slow-slow je. Dan ada juga di antara mereka bertatih-tatih malah dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Dan mereka yang terakhir sekali melalui titian sirat secara perlahan-lahan. Sebab apa? Sebab mereka takutlah, kan licin, kan tajam, kan halus je titian sirat. Sebab mereka takut, mereka berjaga-jaga. Takut tersalah langkah maka boleh jatuh, boleh terjunam ke dalam api neraka. Dan orang yang pertama melalui titian sirat afqalah Nabi SAW. Dan ketika mana kita melalui titian sirat, dan setiap orang mukmin akan diberikan cahaya daripada bahagian depan dan bahagian kanan sepanjang melalui titian sirat tu, saking gelapnya titian sirat. Cuma besar mana cahaya tu kita tengok. Ada di antara kita mendapat cahaya sebesar gunung. Besarlah cahaya yang dapat, banyaklah cahaya yang didapat. Dan ada juga di antara kita sebesar pokok pun banyak dah sebenarnya. Dan ada juga di antara kita dapat cahaya setinggi orang yang berdiri. Kira kita tinggi 170, 190, maka setinggi itulah cahaya yang kita dapat. Dan ada juga yang paling kecil di antara kita mendapat cahaya sebatas hanya menerangi kakinya sahaja. Boleh jadi kejap-kejap ada cahaya, kejap-kejap tak ada cahaya. Bahaya yang macam tu, kerana kita tak tahu dalam perjalanan kita macam mana. Sebab tu kita memerlukan cahaya, kan. Jadi berapa panjang titian sirat ni? Kata para ulama, panjang titian sirat ni sepanjang 500 tahun perjalanannya. 5,000 tahun mendaki, 5,000 mendata dan 5,000 lagi menurun. Dan titian sirat ni mengandungi 7 lengkungan ataupun 7 corner. Dan setiap corner ni mengambil masa selama 3,000 tahun perjalanannya. Setiap corner akan ada orang yang jaga. Corner akan ada orang yang akan tanya soalan kepada kita. Dan di antara soalan yang ditanyakan yang pertama sekali afqala berkaitan dengan iman kita. Boleh bayanglah, susah yang nak masuk syurga, hampir-hampir nak masuk syurga pun masih lagi ada yang bertanya, iaitu bagaimana iman kita, bagaimana solat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, wuduk kita, hubungan dengan mak ayah, dan yang terakhir sekali adalah silaturahim. Dan bila kita lepas kesemuanya, maka selamatlah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga di antara mereka, bila sahaja mereka menginjakkan kaki pertama di titian sirat, terus terjunam ke dalam api neraka. Seolah-olah mereka ni melompat daripada kolam renang. Seolah mereka daripada darat terus melompat ke dalam kolam renang. Itulah yang diibaratkan oleh para ulama. Akhirat nanti kita hanya akan ada 2 destinasi sahaja, iaitu syurga dan neraka. Dan kita tak boleh nak duduk di antara tengah-tengah. Syurga pun tak nak, neraka pun tak nak, tak boleh. Kerana memang pilihan hanya ada 2 sahaja, iaitu syurga dan neraka. Jadi mari kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah semoga kita ni dan anda semua yang tengok video ni di antara orang yang bakal masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja video untuk kali ini. Semoga video kali ini sangat-sangat memberi manfaat kepada semua dan semua dapat kongsikan manfaat ini kepada orang lain juga, supaya manfaat ini kita boleh diamalkan bersama. Dan terima kasih kepada semua yang sudah tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.